Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa saja kita nak, kita minta dengan Allah. Sebenarnya tak boleh minta dengan yang lain. Kita minta dengan yang lain, itu Tuhan kita. Kalau Tuhan kita Allah, apa saja kita nak, mula kita minta dengan Allah. Untuk syariat, kita bolehlah pergi, lepas tu jumpa bapa kita, mak kita, siapalah kita nak minta. Itu sebenarnya gaya hidup orang beriman. Orang yang ada Allah dalam hati dia lah. Orang yang tak ada Allah dalam hatinya, apa nak? Dia minta pada makhluk. Dalam semayang surah Fatihah, pada kamu aku taat, pada kamu aku minta. Tak ada Allah bagi tahu minta dengan yang lain. Sufyan ada macam tu, minta dengan Allah ni. Ada. Tak ada. Yazid? Semua kamu tak ada. Kenapa kamu tak ada? Minta dengan Allah. Padahal dalam mayang tu ada sebut kan, semua orang semayang sebut tu, pada kau kami taat, pada kau kami minta. Tak boleh minta pada orang lain sebenarnya. Tapi kita walaupun tahu, kita tak boleh nak amal Fatihah tu. Orang boleh baca Fatihah bagus ni, sebutan dia, tapi tuntutan dia tak dapat buat. Yang penting tuntutan dia tu, pada kamu kami sembah, pada kamu kami minta. Yang penting sangat minta tu ialah petunjuk, jalan yang lurus. Itu paling penting lah. Yang lain minta dia agak, tapi yang itu paling, yang Allah perintah, tak boleh tak minta. Jadi minta jalan lurus ni bukan sekali sayi. Dalam setiap semayang, dalam setiap kali kita berdiri baca Fatihah, itu kita minta. Maknanya itu benda paling penting, paling utama. Kita kena minta jalan lurus. Tak dapat lagi. Macam kamu. Banyak orang Islam baca Fatihah, semayang dia. Saya tak cakap orang yang tak semayang, orang yang semayang, yang semayang masjid. Dia orang dah perasan dah, dia orang jalan lurus. Baru nak start aja dah belum jalan lurus lagi. Jalan lurus ni jalan orang yang diberi nikmat. Jalan orang yang diberi nikmat ni jalan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi. Tahu? Kalau kita hanya sembahyang berjemaah je, belum lagi ikut Nabi. Kalau yang tak sembahyang berjemaah tu tentu sekali tidak. Yang sembahyang berjemaah tu tak buat kerja Nabi, semayang berjemaah ni, mana ikut Nabi. Jadi, dan buat kerja Nabi bukan makna ikut Nabi, tak betul-betul ikut kerja Nabi. Macam Rasidi, tak ada juga ikut Nabi. Ikut Nabi itu ikut Nabi betul-betul. Betapa sejauh mana betulnya kita ikut Nabi itu, sejauh itulah jalan lurus kita. Dan bukan jalan mereka yang
kau murkai. Jalan orang yang tak mengucap kalimah atau kalimah ucap tak diterima. Dan jalan mereka yang sesat, yang mengucap tak ikut Nabi. Jadi mereka yang tak ikut Nabi Muhammad SAW betul-betul jalan sesat. Sejauh mana sesat kita, sejauh mana kita tak ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ikut Ghulam Ahmad tu, itu dah bukan sesat tu, itu kafir. Qadiani, Syiah, kalau dia tak ikut Nabi dah. Tak ikut Nabi dah. Sebaiknya Syiah tu mana. Jalan sesat kalau dia bukan sebut Nabi lagi, sebut lain pula, ada dah kafir. Kalau Syiah tu lebih sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Tapi kalau dah Muhammad Rasulullah tu dah hilang, atau tambah lagi ada orang lain, tak boleh. Sana boleh. Kita kena faham takrif sesat. Makna sesat yang orang Islam hari ini dia tak faham. Yang kafir dia kata sesat. Dia bukan sesat lah. Dia kafir. Kafir bukan sesat. Sesat ni ada peluang juga nak jadi jalan lurus ni. Kafir ni tak boleh. Ya. Orang kafir ni, orang tak percaya Muhammad, tak ikut Muhammad. Wah. Kita tak boleh ke Allah tanpa melalui Muhammad. Sama macam orang Kristian lah. Dia percaya kita takkan selamat tanpa menerima Isa sebagai anak Tuhan. Aduh. Itulah macam ni. Pada orang agama Kristian, kita tak boleh kita menemui atau jalan kepada Allah, tak boleh. Buntu terus tanpa ikut Muhammad SAW. Kita tak boleh mengaku Nabi. Nabi tak ada lagi dah. Kita kena ikut syariat Muhammad SAW. Tak boleh ada Nabi baru, tak ada. Nabi baru je kafir. Kalau mengaku Nabi je, kafir. Mana ada Nabi lagi tanpa Muhammad SAW? Maksudnya tak ada Nabi lagi. Syariat dia. Nabi Isa AS, Nabi tu. Tapi bila dia turun, dia ikut syariat Muhammad. Jadi dia umat Muhammad lah. Tapi dia Nabi lah. Kita tak boleh turun pula darjat dia tu. Dia Nabi lah. Dia Nabi Isa, tapi syariat Muhammad. Jadi Nabi dia adalah Muhammad SAW. Ataupun dia bukan Nabi lagi lah, dia naib Nabi lah, turun. Tapi tak apa dia. Naib Nabi kepada Nabi terkemuka. Tak apa. Kalau saya jadi Nabi pun saya rendah. Daripada Muhammad SAW. Muhammad ni tinggi. Biasanya yang last ni, yang paling tinggi lah. Yang last. Sebagai contoh, kalau lari 4 sekali 100 meter, 4x1, 100. The last runner is always the best. The fastest of the four. Begitulah Allah juga. Allah hantar Nabi, Rasul. Last, paling bodoh punya dah ada. Paling cemerlangnya. And Allah make sure, Allah buat Muhammad tu SAW paling cemerlang. Paling cemerlang ni bukan diukur dengan mukjizat yang diberi, bukan. Oh, Musa boleh bercakap dengan Allah, Nabi tak ada, Nabi kurang cemerlang. Tak. Mukjizat ni adalah hadiah dari Allah. Perkara yang Allah bagi kepada Nabi untuk membantu dia mengajak manusia, kaum dia kepada Allah. Dia tak ada ukuran ketinggian. Ketinggian adalah dari segi amalan, pengorbanan. Jadi Nabi SAW ni paling tinggi pengorbanan dia, kesusahan dia. Oh, Nabi bilang tak ada Nabi lagi susah pada aku. Yang diberi susah.
tipu. Tak? Ada juga Nabi yang orang kaum dia nak bunuh, Nabi Isa. Orang lain saya ingat tak ada yang nak bunuh Nabi dia. Ada yang menentang dia, bunuh dia betul-betul tak macam Nabi kita lah, Muhammad SAW beria-ia nak bunuh dia. Sekali kepung rumah dia. Waktu tu datang perintah dari Allah untuk dia lari. Bukan lari, tinggal ke Mekah malam tu je. So Allah SWT suruh Nabi campakkan apa je, pasir. Bukan banyak pasir tu, semua tidur. Nabi tinggalkan rumah. Kan tak? Ada orang kejar lagi tu, dapat 100 ekor unta tu, dapat Nabi tu. Suraka. Perkejar dia jatuh. Kuda dia jatuh. Nabi bilang, kau takkan dapat kejar aku punya. Takkan dapat matikan dia. Siapa pun. Jadi, walaupun orang nak bunuh dia, mana Nabi mati? Dibunuh orang ada. Allah dah buat dia takkan mati dibunuh orang. Nabi yang mati dibunuh orang, Nabi tak, ni Nabi tu je, Zakaria. Itu pun sebab dia minta kat pokok. Dia lari, dia kejar kaum tu, dia minta perlindungan kat pokok. Yang saya cakap tadi, jangan minta. Allah buka ke pokok tu, masuk dia dalam, tapi terkeluar kain dia. Kaum dia tahu, gergaji dia. Allah bilang, kau jangan menjerit, jangan sebut nama lain. Kalau kau menjerit, minta kawan lain, aku padam nama kau dari senarai Nabi-Nabi. Jangan main. Jadi tak boleh minta dengan yang lain. Sama Nabi-Nabi, tak boleh. Jadi Allah SWT bagi tahu kita sembah dia, pada dia kita minta. Jadi ni tak ada nak berusaha nak capai iman tahap tu. Orang yang capai tahap iman yang tinggi baru boleh. Ingat je minta kalah, ingat je minta kalah. Apa dia nak? Kena sebut dalam kan. Tak ada apa, tak ada siapa boleh bagi apa kami nak, melainkan kau. Ada selain pada Allah boleh bagi apa kita nak. Kalau saya tanya, semua mengiling, tak ada. Tapi minta, bila perbuatan minta dengan yang lain. Itu menunjukkan kamu mengiling aja, bukan percaya. Kamu mengiling ya, tak minta. Tapi bila di luar bayan ni, apa nak minta dengan yang lain. Minta dengan mak, minta dengan bapa. Macam Hanzalah, apa nak minta mak. Dia tak sedar yang dia telah buat mak Tuhan dia. Kalau kita apa nak minta dengan mak kita lah Tuhan kita. Kalau Allah Tuhan kita, apa kita nak, minta dengan Allah. Kamu buat gitu. Minta. Kalau kamu tak ada, kau minta dengan kawan, minta dengan orang, minta. Allah bukan tak boleh minta. Sebelum minta dengan orang, minta dengan Allah. Tapi tak dibuat. Terus minta dekat orang. Kan? Itu baru bab minta tu kita dah gagal lah. Maknanya kita tak sembah Allah. Pada engkau aku sembah, pada engkau aku minta. Kalau kita betul sembah Allah dalam salat ni, Allah Tuhan kita, memang kita minta dengan Allah bila apa saja kita nak. Tapi kerana kita tak sembah Allah betul, kita tak sembah Allah sebenarnya bila semayang tu. Pertama tak ingat Allah. Macam Hanzalah 2 rakaat semayang subuh dia pendek, saya baca Izzajah dengan Qul Huwallah, pendek. Walaupun pendek tu tak boleh ingat Allah. Paling pendek semayang 5 waktu ni subuh. Dalam pendek tu Rashidi ingat Allah tak? Tak ingat. Samad? Tak ingat. Sufyan? Semua kamu tak ingat. Jadi tak sembah Allah. Sebab itu
Akibat dia bila nak tak minta dengan Allah. Sebab dia berkait tu. Ya kana bodoh wa iya kana stain. Jadi semayang tu tak betul-betul lah yang dikatakan semayang. Bila semayang tu tak betul, maka yang dicakap dalam semayang tu cakap je lah. Dapat buat tak boleh. Jadi diberi peluang untuk supaya iman kuat. Yazid, kau nak iman kuat, cinta bini dalam kau tu kena buang. Buang mana? Kalau tak boleh tinggalkan dia, kau kena cerai dia. Diberi peluang, diberi tahu juga tu, tak mau buat. Macam mana nak iman kuat? Boleh? Tentu tak boleh. Jadi kenapa Yazid tahu tak boleh tapi tak mau buat? Kenapa? Jawab Yazid. Kau tahu nak kuatkan iman ni, cinta isteri yang di dalam tu kena dibuang. Kalau dengan tinggalkan dia di jalan Allah, kan, tak boleh hilang, maka tentulah the next move is kita ceraikan dia. Yazid tahu tu, tapi tak mau buat dia. Sebab apa? Bukan sebab dia tak ada nilai iman pada dia. Nilai iman tu tak ada. Nilai iman tu dia tak ada. Nilai iman tu dia tahu juga sebesar zarah, syurga 10 kali dunia, tapi tak percaya dan tak nampak lah. Pada Yazid, harga duit ni lebih daripada nilai iman. Pada Yazid. Sebab itu dia tak mau buat. Iman tak apa, tak kuat pada dia lah. Duit mau banyak. Jadi kita bila cinta bini dah, cinta duit lagi dah, cinta kerja dah, cinta anak dah, semua cinta, bila Allah nak masuk? Allah boleh masuk? Itulah dia punya sifir dia. Dia punya tata cara lah. Jadi Allah tak boleh nak masuk. Kalimah sebut tu. Banyak. Mana nak masuk? Allah bilang, kalau aku ni nak masuk hati kamu, yang lain tu kena buang lah. Sebab itu Allah perintah kita berkorban diri dan harta. Berjihad di jalan Allah ni. Buat kerja Nabi ni, berjihad lah. Dengan harta kamu, diri kamu. Jadi bila Nabi SAW hijrah ke Madinah tu, Abu Bakar dah tahu lama dah dia akan berhijrah. Bila tu tak tahu. Allah SWT begitulah dia buat apa-apa pun. Bila tak tahu. Tapi perintah tu ada. Jadi bila tiba waktu datang perintah tu, dia ada dua unta dah. Ya Rasulullah, ini untuk saya dan ini saya hadiah pada kamu. Nabi bilang tak boleh. Aku hutang kat kamu. Aku memang tak ada duit. Ni hutang. Anjak aku bayar. Kenapa Allah Nabi buat begitu? Berjihad jalan Allah tu dengan harta dan diri. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kalau kita tak mau korban harta diri kita, kita nak buat gas cakap kalimah je, shortcut kita. Tak ada shortcut je. Dia tak ada shortcut, tak ada fast track, tak ada. Macam orang tipu apa ni, Samad waktu dia keluar 4 bulan, dia dengar satu ustaz yang belajar di madrasah dekat Pakistan. Dia tarik budak tu belajar madrasah. Belajar madrasah ni dia kata jalan pintas ke syurga. Jadi dia mana pernah Nabi bagi tahu. Dia yang dah tua masa tu, tak faham yang ada hadis ke bilang jalan pintas ke syurga belajar madrasah ni. Tanya ustaz. Saya rasa tentu dia tak boleh bagi tahu. Saja dia cakap lah.
jalan pintas. Jadi Samad pun buat keputusan lah, lepas dia keluar 4 bulan dia tak mau balik. Dia pergi Fasalabad. Fasalabad Rawalpindi dia pergi. Masuk madrasah di markas. Dengan izin Allah kita lah minta dia balik. Tak boleh. Kalau dia tak ikut, tapi dia ikut dia boleh. Tidak, dia ikut jalan pintas. Pintas ni tak ada. Jalan pintas ni, dia jalan Nabi ada. Jalan pintas, jalan shortcut ni sama-sama. Ini semua orang yang menyesatkan. Allah suruh kita ikut apa? Jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan mereka diberi nikmat. Itu saja ada. Mana ada jalan pintas? Ada. Fatihah baca juga tak faham. Ada pula jalan pintas. Jalan Muhammad SAW. Kalau tahu tafsir lah. Jalan yang orang yang diberi nikmat tu, Muhammad SAW dan Nabi-Nabi. Itu ada jalan lain tak ada. Macam mana Muhammad SAW buat, macam itulah kita kena buat. Tak ada jalan pintas. Tapi Samad dah buat master dah tu. Itu sebab saya cakap Samad ni bukan pandai. Dia orang bodoh. Muka dia pun nampak macam muka orang bodoh. Saya pun tak tahu kenapa dia boleh lulus PhD. Tapi PhD ni bukan tanda orang pandai pun. Orang pandai ni dia tahu yang benar dia ikut. Itu orang pandai. Orang tahu yang benar tak ikut, orang bodoh. Dan Allah akan buat dia bodoh. Macam Yazid ni, dia tahu benar tapi tak ikut. Dia memang bodoh dan tak ada siapa boleh buat dia pandai. Jadi kalau saya cakap bodoh, jangan marah. Sebab Allah pun cakap kamu bodoh, takkanlah aku nak cakap kamu pandai pula. Kalau aku cakap kamu pandai, aku dah atas pada Allah, mana boleh. Orang Allah kata ni orang bodoh, kau kata pandai. Aduh, saja nak bagi dia suka, aku tak boleh. Kita kalau buat macam itu, kita berpolitik tu dengan Allah. Allah ni marah kita. Si bodoh tu kau panggil dia bodoh. Dia bukan kira tak ada berakhlak tak. Wahai si bodoh. Bodoh siapa? Orang tahu yang benar tak ikut. Dia bukan dia tak tahu mengira, bukan orang bodoh. Tak tahu membaca bukan orang bodoh macam Nabi SAW. Dia bukan bodoh. Dia paling pandai. Sebab tahu ikut yang benar. Kalau kamu faham bodoh ni tak tahu baca, oi, tak betul. Nabi SAW bukan bodoh. Tapi memang sampai dia mati dia tak tahu baca. Ada pula dia orang tafsir. Nabi yang terima surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Di tafsir baca tu Iqra' tu belajar membaca. Nabi SAW sampai tua tak amal, sampai dia mati tak amal surah tu. Kalau tafsir macam tu lah. Jadi tafsirnya bukan itu. Iqra' tu baca, bukan perintah untuk belajar membaca. Dah salah tafsir. Semua dah silap. Ada satu orang tu saya pergi rumah dia, ketuk dia keluar. Iqra' lagi bilang. Cakap kata, Iqra', baca. Dia tengah membaca kitab lah dalam tu. Jadi dia orang tak nak buat kerja dakwah ni. Sebab dia kata mana ada perintah buat kerja gas, jaulan. Pertama Iqra'. Jadi Iqra' tu bukan surah perintah untuk membaca. Dia suruh Nabi baca Quran tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah Quran tu. Mula-mula kamu baca Quran, baca dengan nama Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu mana dia. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang mencipta manusia dari sekumpan darah, daging.
Tak ada. Dia itulah tafsirnya. Ayat perintahnya selepas Nabi balik, Nabi macam takut dia kan. Satu benda Jibril peluk dia. Dia tak pernah lagi jumpa macam tu. Dia takut jadi tak tahu nak buat apa, baring je. Selimut. Dia macam orang macam takut. Tak berapa tahu apa nak buat kan. Khadijah bilang jangan takut. Allah, kau orang yang baik. Kau ni orang baik, takkan Allah bagi benda tak baik pada kau. Dia bagi tahu suami dia. Tapi Nabi dengar je lah. Bila dia berselimut, itu baru turun ayat perintah. Ya ayyuhal mudassir. Kum fa'anzir. Berdiri, bangun. Kum, wahai orang yang berselimut. Maksudnya berselimut di siang hari. Saya tanya ustaz, Mudassir berselimut siang hari, Muzammil berselimut malam hari. Jadi Mudassir dia berselimut. Bangun, kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir. Tuhan kamu besarkan. Allah SWT perintah buat kerja dakwah. Dakwah pertama pada kaum dia lah, keluarga dia. Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu besarkan. Mana kamu beritahu manusia tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang besar melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang beri faedah melainkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir. Pakaian kamu sucikan. Ini bukan pakaian baju ni, bukan. Di sini pakaian ni ialah kita punya perhiasan. Perhiasan kita ni ialah kita punya iman dan amal. Itu perhiasan. Garment ni sebenarnya bukan pakaian ni, perhiasan. Perhiasan kan kita pakai pakaian menghiaskan kita kan. Jadi perhiasan kita ialah iman dan amal. Jadi kalau kamu buat kerja, warabbaka fakabbir, buat kerja dakwah macam yang disuruh Allah di jalan-jalan di lorong-lorong ni, maka akibatnya pakaian kamu jadi suci. Maknanya iman kamu dan amal kamu jadi bersih dan suci. Itu ayat tu. Ada pernah dengar tafsir macam ni? Saya dah tulis tafsir ni dengan izin Allah. Wasiyabaka fatahhir. Pakaian kamu sucikan. Maknanya nak sucikan iman kita, amal kita, kerja yang kita kena buat, warabbaka fakabbir. Tuhan kamu besar. Jadi itulah perintah pertama. Kerana salah tafsir, apa pun tak faham. Disuruh belajar membaca. Ini ustaz-ustaz ni, dia orang tak faham tafsir dan tak tahu, tak diberi faham. Mengajar lah. Semua orang boleh jadi sesat lah. Kenapa sesat? Salah tafsir. Mahathir kata Quran ni salah tafsir. Saya bagi tahu dia, saya ada buat tafsir. Silalah tolong saya untuk terbitkan Quran ni. Diam je. Dia sebenarnya suka kuasa aja Mahathir ni. Dia bukan nak suka sangat Islam ni. Ya. Jadi kerana dia, saya tawar dia nak jadi penasihat dia, dia tak nak. Allah turun bala lah kat dia. Macam mana Allah turun bala pada Najib. Saya pun minta kat dia juga jadi penasihat, dia tak mau ikut. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri. Nak bantu dia lah. Tak mau. Nak suruh Lim Guan Eng bantu dia. Mat Sabu tu, yang Syiah. Mana nak jadi betul? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita perintah yang pertama bukan baca, belajar. Buat kerja dakwah. Mengajak manusia kepada Allah. Bila kita buat kerja ni, pertama sekali
pakaian kita akan suci, iman dan amal kita akan jadi betul. Sebab itulah ini yang kita kena buat. Jadi itu berselimut siang hari. Lepas tu malam hari Allah suruh tak boleh siang hari membesarkan Allah. Malam hari mau doa pada Allah. Allah turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Orang berselimut malam bangun berdiri salat malam. Jadi dua perkara ni perintah besar. Tak boleh tinggal ni. Rashidi berapa malam tak tahajud? Senyap. Mana iman tak hilang? Samad pun sama juga. Dia pun menangis sebenarnya malam ni. Lebih bagus awak macam kamu ni kena banyak menangis sebab iman tak ada. Ini menangis tak ada. Dosa banyak. Tak menangis. Kalau tak menangis orang dosa kurang. Kalau menangis ni kena dosa banyak. Dosa banyak ni kena menangis sebenarnya. Tak berdosa katanya. Kalau orang dosa banyak tu bolehlah dia tak menangis sangat. Jadi bapak yang mulia, kalau kita tak buat kerja ni dan tak bangun malam, Islam tak ada. Pakaian kita tak ada, rosak pakaian, garments. Pakaian kamu suci kan, semua kotor. Tak bersih. Macam Yazid. Okey guys.